Sekali. Okey. Minta maaf, masalah teknikal. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih diucapkan kepada Urustia Majlis Agama Islam Selangor kerana telah menganjurkan program Tazkirah Santai pada Ramadan pada kali ini. Semoga program ini dapat memberi manfaat kepada para penonton FB Live MAIS dengan mendapat info dan sedikit pengisian rohani lah pada kali ini. Baiklah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya juga kita dapat bertemu pada hari ini, yang mana hidup yang diberikan kepada kita pada hari ini penuh dengan nikmat-nikmat. Terutamanya pada hari ini kita diberikan nikmat untuk bertemu Ramadan pada tahun ini. Seterusnya, saya mengharap kepada para penonton FB Live MAIS supaya dapat menekan butang share, kemudian boleh like dan komen untuk program kita pada hari ini ya. Semoga lebih ramai lagi penonton dapat mendapat manfaat dan juga info daripada tazkirah kita pada hari ini. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti yang kita sedia maklum, pada hari ini kita telah masuk ke fasa endemik, yang mana beberapa SOP telah pun dilonggarkan oleh pihak berkuasa. Sepertinya kita boleh solat dengan saf yang rapat di masjid, dan juga para peniaga pun dah boleh mula berniaga seperti sedia kala. Jadi diharapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan serta para penonton FB Live MAIS dapat untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan supaya kita dapat menjaga kesihatan kita, kesihatan keluarga dan juga kesihatan masyarakat di sekeliling kita. So kita nak hindarilah diri kita daripada wabak COVID-19 ini. Baiklah tuan-tuan, tazkirah kita pada hari ini tajuk yang diberi adalah pahala mudah di bulan Ramadan. Masya-Allah tuan-tuan. Di bulan Ramadan ni orang kata merupakan bulan yang kita dapat tingkatkan amalan kita dapat lipat gandakan ganjaran daripada amal. Ianya akan menjadi satu permulaan bagi kita dalam mengamalkan beberapa ibadah ataupun amalan yang dapat memberikan pahala kepada kita. Baiklah tuan-tuan, antara amalan yang kita boleh lakukan sewaktu di dalam bulan Ramadan ini, yang pertamanya adalah seperti amalan bersedekah. Yang mana seperti yang kita sedia maklum, kalau bulan-bulan lain pun kita boleh bersedekah. Cuma di bulan Ramadan ni, ianya mungkin boleh menjadi titik permulaan kita untuk orang kata lebih banyak kita memberikan sedekah kepada orang-orang yang lebih memerlukan. Seperti contoh, kita kalau buka media sosial tu, kita nampak kadang-kadang ada iklan mohon sumbangan untuk pembinaan masjid, mohon sumbangan untuk pembinaan madrasah, surau, dan ada sesetengah tu bantuan perubatan untuk anak sakit apa semua. Di situ di bulan Ramadan ni amatlah digalakkan untuk kita membantu kepada yang memerlukan sumbangan tersebut lah. Sekarang ni pun dah tak susah tuan-tuan. Sedekah-sedekah ni kita boleh buat dengan orang kata di hujung jari sahaja. Kita boleh buat bayaran online, boleh buat secara e-wallet, apa semua. So, dekat situ dah memberi kemudahan kepada kita untuk melaksanakan amalan bersedekah ini di bulan Ramadan. Kerana apa tuan-tuan sedekah ini amat digalakkan kita lakukan? Kerana hadis Nabi SAW ada bersabda yang bermaksud sesungguhnya orang yang mempunyai sumber sedekah, tiap orang mempunyai sumber sedekah, tiap-tiap tasbih, tahmid, tahlil dan takbir adalah sedekah. Amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah, dan semuanya itu sama nilainya dengan 2 rakaat solat duha.
hadis riwayat Muslim. Jadi daripada hadis ini kita dapat fahami bahawa selain daripada kita bersedekah melalui harta benda kita atau wang ringgit, kita juga boleh melakukan perkara-perkara seperti tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Itu juga dikira sebagai sedekah. Kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar juga itu adalah sedekah, iaitu sedekah dalam bentuk hikmat. Dalam bentuk hikmat. Contoh, kita membantu orang, bantu angkat barang, tolong orang kereta rosak, tolakkan motor orang, kita masuk highway nampak ada motor habis minyak. Jadi kita tolong tunda motor dia ke stesen minyak. Itu juga merupakan satu sedekah kepada orang tersebut. Selain itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sedekah ini juga kita amat dituntut untuk memberikan sedekah kepada kaum kerabat kita sendiri. Kerana apa? Nabi SAW bersabda, sesungguhnya bersedekah kepada orang miskin itu pahalanya satu sedekah. Dan sedekah kepada sanak keluarga pahalanya 2 kali sedekah. Pahala sedekah dan juga silaturahim. Hadis riwayat An-Nasa'i. Di sini Nabi SAW menekankan bahawa sekiranya kita memberi sedekah kepada kaum keluarga kita, kita mendapat 2 pahala, iaitu pertama, pahala bersedekah, yang kedua, pahala mengeratkan silaturahim tersebut. Kalau kita bersedekah kepada fakir miskin saja, kita mendapat pahala sedekah saja. Tapi kalau dengan kaum kerabat ni, kita dapat 2, tuan-tuan. Sedekah dan juga silaturahim. Dekat situ, orang kata di bulan Ramadan ni lah, kita boleh laksanakan perkara tersebut. Seperti mana bila bulan puasa ni kadang kita adik-beradik ataupun sanak saudara mesti ada rasa macam nak berkumpul, jumpa pada bulan Ramadan ni untuk orang kata bersua muka lah. Di situ mungkin kita boleh tanyalah khabar saudara mara kita, macam mana kehidupan diorang selepas pandemik ni, adakah yang terkesan dengan pandemik tersebut dari segi pendapatan mereka. Jadi dari situ kita boleh membantu mereka, kita hulurkan sedikit bantuan. Itu merupakan sedekah kepada mereka. Baiklah, seterusnya tuan-tuan, selain daripada bersedekah, kita juga digalakkan untuk memberi makan orang untuk berbuka puasa. Di mana hadis Nabi SAW ada bersabda, barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka, dia mendapat seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Hadis riwayat At-Tirmizi. Di sini kita dapat lihat bahawa jika kita memberi makan kepada orang yang berpuasa, maknanya untuk dia berbuka lah, bukannya bagi makan waktu tengah hari. Itu dah jadi geng plastik hitam nanti, tuan-tuan. Kita sediakan juadah berbuka. Walaupun hanya dengan sebiji tamar, kita boleh dapat manfaat dan ganjarannya daripada hadis Nabi sebutkan tadi. Selain itu juga, kalau kita perasan zaman-zaman dulu, kalau kita hidup berjiran ni, kita selalu dulu-dulu mak kita masak juadah tu, kadang dia masak lebih. Bila dia masak lebih tu, dia masukkan dalam satu pinggan, dia kata nah pergi hantar rumah acik sebelah tu kan. Kita pun pergi hantar juadah tu. Kadang ada orang datang bagi juadah kat kita. Itu orang kata amalan yang sepatutnya pada hari ini kita kena teruskan lah. Sebab sekarang ni kalau tengok, benda tu pun dah amat kurang dilakukan dalam masyarakat kita sekarang ni. Sebab apa? Sebab sekarang ni masing-masing sibuk bekerja, balik, bekerja penat apa semua. Kadang tu kita tak ambil kisah pun tentang kejiranan kita sendiri. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kat sini, minta kepada penonton yang masih belum share untuk share tazkirah ini supaya dapat lebih ramai penonton dapat orang kata menyaksikan perkongsian ilmu pada hari ini. Baiklah, seterusnya amalan yang kita boleh laksanakan, boleh lakukan bagi menambahkan pahala di bulan Ramadan ini adalah dengan melakukan tadarus Al-Quran. Seperti mana
yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bacaan Al-Quran ni memang dituntut walaupun bulan-bulan puasa, bukan bulan puasa, kita memang dituntut untuk membaca Al-Quran. Tetapi ketika bulan Ramadan ini, ia merupakan satu titik permulaan bagi kita untuk orang kata mula berjinak-jinak dengan membaca Al-Quran. Sebab kadang-kadang kalau hari-hari biasa, kita busy dengan kerja kita sibuk. Bila waktu rehat tengah hari pukul 1 kita keluar pergi makan. Kadang ada yang tak sempat tu tengah hari ataupun membaca Al-Quran ketika waktu lapar. Tak perlu banyak pun tuan-tuan. Hanya satu ayat pun sudah memadai. Tapi biarlah benda tu berterusan. So, bila kita amalkan di bulan puasa ni, insya-Allah ianya boleh menjadi satu habit kepada kita yang boleh diteruskan sehingga selepas bulan Ramadan dan sehingga ke hari-hari yang mendatang. Allah Subhanahu Wa Taala juga ada berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Fatir ayat ke-29 yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan tetap mendirikan sembahyang serta mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka secara bersembunyi atau secara terbuka. Mereka dengan amalan yang demikian mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Di situ dapat kita lihat bahawa dengan membaca Al-Quran, ada satu ganjaran yang Allah sediakan kepada mereka yang mana mereka tidak akan mengalami kerugian dari perniagaan yang mereka lakukan. Selain itu, seperti yang kita semua sedia maklum bahawa bulan Ramadan ini merupakan bulan di mana Al-Quran itu diturunkan. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang bermaksud, masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan di antara yang benar dan yang salah. Masya Allah tuan-tuan, bulan Ramadan ni bulan di mana Al-Quran itu diturunkan dan Al-Quran ini merupakan petunjuk kepada manusia. Jadi beruntunglah kepada orang-orang yang beriman yang mengamalkan Al-Quran ini. Mereka sentiasa diberi petunjuk, diberi orang kata jalan yang lurus dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguhnya apa orang kata, membaca Al-Quran ni tidaklah berat. Kita boleh buat sikit-sikit. Mulakan dengan satu ayat, mulakan dengan setengah muka surat, kemudian terus ke satu muka surat dan boleh pergi ke satu juzuk dan seterusnya. Tapi benda ni bila kita nak buat tadarus Al-Quran, nak buat bacaan Al-Quran ni, kita janganlah buat dalam keadaan yang terkejar-kejar tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apa? Kita membaca Al-Quran ni untuk kita hayati dan fahami isi kandungan Al-Quran tersebut. Bukanlah kita berlumba-lumba untuk siapa khatam dulu, siapa khatam kemudian. Kalau kita berlumba-lumba untuk khatam, lepas dah khatam, kita akan orang kata dah rasa selesai dah. Kadang tu rasa dah aku dah khatam. Dah lah nantilah pula baca. Dia jadi macam tu. Jadi seeloknya kita baca seperti biasa, slow-slow. Kalau boleh, kita tingkatkan lagi daripada tadarus kepada tadabbur. Kita baca Al-Quran satu ayat, kemudian kita baca terjemahan ayat tersebut. Dan lebih baik kalau rajin lagi, carilah kitab-kitab tafsir untuk kita baca tafsir ayat tersebut. Dan dari situ, mungkin kita akan dapat sedikit ilmu atau sedikit input berkenaan ayat-ayat tersebut. Kenapa ayat itu diturunkan dan sebagainya. InsyaAllah tuan-tuan, jika kita menjaga Al-Quran, Al-Quran itu juga akan menjaga kita di akhirat nanti. So, dekat situlah orang kata kelebihan kepada orang yang menjaga Al-Quran ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam bulan puasa ini juga amatlah digalakkan kepada kita untuk menjaga silaturahim antara keluarga. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kadang-kadang dalam hidup kita ni, kita ada beberapa ketika atau beberapa perkara yang kita berselisihan faham dengan keluarga ataupun sanak saudara dengan kaum kerabat ini. Jadi,
kita ambillah peluang pada bulan Ramadan ini untuk menyambungkan kembali silaturahim, merapatkan kembali silaturahim yang telah jauh, supaya silaturahim itu kita dapat kekalkan. Kerana apa? Uh, Nabi SAW ada bersabda yang berbunyi, la yadkhulul jannah la yadkhulul jannah qati'un, yang bermaksud tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menerusi hadis tersebut, ia merupakan satu ancaman kepada mereka yang memutuskan silaturahim. Walaupun apa tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim ni, maksudnya bukanlah dia langsung tak masuk syurga, tapi dia tidak akan tergolong dalam golongan yang awal masuk ke syurga. Dia mungkin yang last nanti baru dia masuk. Maknanya kalau sebelum masuk ke syurga, ke mana tempatnya? Mungkin tuan-tuan sendiri faham di mana tempatnya itu. Selain itu, Allah juga ada berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa, yang bermaksud, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya, serta peliharalah hubungan silaturahim kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati, mengawasi kamu. Di sini Allah sangat menekankan dalam bab hubungan silaturahim kaum kerabat ini, kerana Allah akan memerhatikan setiap tingkah laku kita yang berkaitan dengan silaturahim ini, tuan-tuan. Jika kita dapat menjaga hubungan silaturahim, dapat menjaga, orang kata, menyambung semula silaturahim ini, tuan-tuan, ada ganjarannya, seperti mana hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin meluaskan rezekinya serta dipanjangkan usia, maka hendaklah dia menyambung pertalian silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, kadang kita rasa kehidupan kita ni sempit hidupnya. Kadang duit tak cukup, harta benda rosak, keluarga sakit, apa semua. Mungkin kita boleh muhasabah diri kita, di mana silap kita ada buat salah ke, kita ada menyakiti kaum kerabat kita ke, kita ada, orang kata, melakukan ataupun kita merajuk dengan kaum kerabat kita, saudara mara kita. Mungkin di situ kita boleh untuk orang kata memperbaiki keadaan dengan kita merapatkan semula silaturahim tadi dan juga menyambung semula semua. Kerana dengan menyambung silaturahim itu, kita dapat kelapangan rezeki, dimurahkan rezeki di situ, dan dipanjangkan usia. Dipanjangkan usia ni seperti mana yang kita maklum, bukan sahaja umur kita panjang, tapi dalam umur yang panjang tu kita dapat manfaat yang baik daripadanya. Itu satu, orang kata, kelebihan lah bagi mereka yang menyambungkan silaturahim ini. Seterusnya ialah dalam bulan Ramadan ini juga kita dapat melakukan solat malam. Solat malam ini juga, tuan-tuan, kita boleh laksanakan ketika bulan Ramadan ini. Antaranya adalah solat tarawih. Solat tarawih ni, tuan-tuan, dia specialnya apa? Dia hanya ada di bulan Ramadan saja. Bulan-bulan lain dia tak ada solat tarawih. Kalau buat solat tarawih bulan-bulan lain, mungkin orang akan pandang pelik sikit lah. Kenapa pula tiba-tiba sembahyang tarawih dekat bulan bulan Zulhijjah, macam tu. Sebab bulan Ramadan ni ada solat tarawih di malam harinya selepas Isyak. Jadi bolehlah rebut peluang ini untuk melakukan solat tarawih, sama ada di rumah ataupun di masjid atau surau secara berjemaah. Selain itu, kita juga boleh melakukan solat tahajud, solat hajat, solat taubat. Bila mana, contoh kalau kita nak bangun sahur, kita bangun awal pagi, contoh pukul 4, 4.30, pukul 5 pagi tu. So bila kita bangun tu, kita boleh, orang kata, buat dulu solat 2 rakaat tahajud. Kalau nak panjang sikit, buat solat hajat, buat solat taubat. Lepas tu barulah kita sediakan juadah untuk bersahur, dan kita bersahur dengan keluarga, ataupun kalau yang bujang tu dengan kawan-kawan lah dekat rumahnya tu. Jadi dekat situ kita dapat, orang kata, peluang lah
Kalau sebelum ni tahun-tahun bulan-bulan sebelum puasa ni, kita kalau malam tidur subuh baru bangun kadang-kadang. Kadang-kadang lepas azan subuh tu baru bangun kan. Jadi peluang untuk kita bangun untuk solat malam tu kita terlepas. So, pada bulan Ramadan ni lah kita ambil peluang ni untuk kita buat solat malam. Solat malam ni, solat tahajud ni sekurang-kurangnya kita kena buat lah sekali seumur hidup, itulah paling kurang. Janganlah sampai orang kata apa, dalam hidup kita ni kita tak pernah pun buat solat tahajud. Rugi tuan-tuan. Ambillah peluang ni. Selain itu, kalau kita dapat mengamalkan solat-solat malam ini sepanjang bulan Ramadan, insya-Allah kita dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Yang mana malam Lailatul Qadar ni ada setengah pendapat mengatakan ianya pada 10 malam yang terakhir. Jadi kalau kita amalkan setiap malam, insya-Allah kita akan bertemu dengan Lailatul Qadar. Yang mana malam Lailatul Qadar ni merupakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi di situlah pahala-pahala kita akan dilipat gandakan dengan amalan orang kata solat malam, zikir, doa, taubat kita apa semua akan dilipat kali gandakan daripada bulan-bulan yang biasa. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, cukuplah sekadar itu saja perkongsian saya pada hari ini. Semoga ianya bermanfaat kepada semua dan dapat menjadi pengajaran dan iktibar kepada kita untuk kita memperbaiki dan mempertingkatkan amalan kita dari hari ke hari yang akan datang. Walaupun selepas bulan Ramadan ni kita akan menjadi lebih baik dan kita dapat amalkan apa yang kita dah mulakan pada bulan Ramadan ini. Sekian tuan-tuan, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.